Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pagi ini kita berada dalam satu sesi taklimat dan penyelarasan proses memasukkan soalan peperiksaan akhir Falsafah dan Isu Semasa atau PSKP 3112 ke dalam Petua Belas. InsyaAllah akan disampaikan oleh saya Dr. Haji Ahmad Nasir. Okey, sebagai permulaan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pensyarah yang berada di hadapan saya pada pagi ini. Pertama, anda klik ataupun type Petua Belas dan akan keluar Petua Learning Hub Universiti Petua Malaysia. Klik sahaja di situ dan diikuti dengan paparan Petua Belas. Anda hanya perlu klik pada perkataan Petua Belas tersebut dan terus klik pada On Campus. Dan seterusnya dalam Petua Belas akan dipaparkan kursus-kursus yang kita ajar pada semester semasa. Contoh, kalau saya mengajar 3 kursus, 2 kursus iaitu etika dan kursus FIS, dan klik mana-mana yang anda rasa untuk dijadikan sebagai ujian atau test pada pagi ini untuk latihan kita, untuk bank kita. Okey, perkara paling penting yang pensyarah tidak perlu lupa, perlu klik turn editing on untuk setiap penambahan bagi untuk aktiviti ataupun nota, pengajaran, image, foto, video dan sebagainya. Okey, setelah itu dia akan keluar dalam Petua sebelah anda ni. Okey, untuk aktiviti kita pada pagi ini, kita ada 14 minggu dan ada sebahagian pensyarah mereka meletakkan sampai 15 minggu mereka masukkan study week. Okey, contoh di bawah hujung sekali, tak kisahlah 14 ke 15 minggu, tapi di bawah tu anda perlu tambah satu topik yang baru untuk tujuan kita meletakkan peperiksaan akhir di situ. Pertama, tengok di bahagian bawah hujung sekali bawah kanan, klik add topik. Ya, dia akan keluar bilangan topik yang anda perlu tambah. So, untuk tujuan ini hanya cukup satu, klik number of action satu. Kemudian klik add topik di bawah tu. Dan bila anda back balik kepada Petua Belas, di paparan hadapan tu dia akan tertulis topik topik barulah di situ kan. Kalau saya tu topik 16 sebab saya ada buat 15 minggu kelas saya. Dan setelah itu klik edit topik. Tujuan kita klik edit topik ini untuk menukar perkataan yang topik 16 kepada peperiksaan yang kita akan laksanakan pada semester ini. Dan untuk aktiviti ataupun kita untuk menambahkan maklumat kertas soalan, kita perlu klik satu lagi button iaitu klik End Activity Resource. Okey. So di sini kita diberikan kotak kosong anda perlu type di situ peperiksaan akhir FIS 2022, dan setelah itu anda perlu klik Save Changes, dan bila kembali kepada paparan di hadapan, dia akan tertulislah perkataan baru yang menggantikan topik 16 tadi iaitu peperiksaan akhir FIS 2022 ya. Okey, sebenarnya seperti mana saya sebutkan tadi, anda perlu klik satu button lagi iaitu klik Add End Activity tu. Anda pilih widget assignment saja ya, tak perlu pilih yang lain. Okey, selanjutnya anda kena tulis di bahagian assignment name tu, iaitu tulis perkataan peperiksaan akhir FIS 2022 atau mengikut perbincangan anda nantilah dengan pensyarah nanti. Mungkin ada cadangan untuk meletakkan nama kepada assignment name tu ya. Sama ada anda boleh type peperiksaan akhir FIS ataupun boleh ejaan penuh falsafah dan isu semasa semester 2 2021-2022 ya, terpulang ya, asalkan ada nama untuk tugasan ini ya. Okey. Contohnya adalah dalam di bahagian yang sama, di bawah tu ada kotak kosong, anda boleh masukkan semua instruction arahan
dan juga makluman serta peringatan kepada pelajar sebagai paparan sebelum pelajar menjawab peperiksaan. Pelajar akan membaca dahulu peringatan yang disediakan oleh pensyarah. Jadi untuk di bawah tu ada button macam kotak tu bentuk 4 segi tu. Kalau saya tidak perlu klik, sebab kalau kita klik dia akan nampak macam semak sikit, macam banyak sikit kat depan kan. Jadi kita nak biar kosong. Jadi tidak perlu klik lah, cadangan saya. Okey. Untuk tindakan selanjutnya, bila anda tengok lagi di paparan yang sama tu, di bawah tu dia ada kotak kosong lagi. Anda dapatkan file di desktop ke ataupun di dokumen. Yang penting file tu anda simpan lah di mana-mana tempat. Just buka folder, dan cuba kalau tengok asal tu dia maximize, cuba minimizekan dan cari di mana file ataupun folder yang anda simpan dua dokumen penting yang berkaitan dengan peperiksaan akhir, iaitu soalan akhir, fiz dan juga template jawapan. Okey, kalau dalam folder yang saya sediakan di sini, saya telah sediakan folder namanya dokumen final untuk fiz 2022, Okey, so anda klik saja, klik saja folder tersebut. Okey, apa tugas anda selanjutnya adalah dalam folder tadi ada dua yang saya sebutkan tadi, soalan akhir dan juga template jawapan. Jadi anda drag and drop, maksudnya klik saja dekat mana-mana file ni, artikel ni ataupun file PDF ini, drag dan drop masuk di sini, masuk di sini. Jadi masuk dekat, so tarik saja ini, tarik ke sini, tarik ke sini, dan so dua file ni anda perlu tariklah, dua kena letak di sini, dekat sini. Okey, dan okey, automatik, anda akan tunggu dalam masa per second dia akan loading, so dia akan memaparkan dua folder di sini, jadi so saya pergi pada next, okey. Okey, ni saya tunjuk tadi lah, drag and drop dekat sini. Okey. Okey. Dan okey, maklumat dan peringatan peperiksaan akhir pun ada terpapar yang telah anda siap tadi, dan juga paparan dokumen yang telah anda berjaya drag and drop di sini, okey. Anda katalah berlaku kesilapan file, patut anda masuk template jawapan tapi anda masuk file lain, anda boleh double klik dekat file yang dua tadi tu, yang PDF tadi tu, kalau saya patah balik. Okey, yang merah ni kan, kalau anda perasan merah tadi, okey, anda right klik, dia akan keluar kotak macam ni, so anda pergi kepada delete, dia ada perkataan delete kat sini, perasan, okey, delete, so anda klik delete, dan last klik update, okey. Okey, setelah anda memasukkan arahan dalam kotak yang di atas tadi, nama assignment tadi, dan juga anda telah drag and drop dua dokumen penting, soalan akhir dan juga template. Tugasan selanjutnya yang paling penting juga, di mana anda perlu memastikan tarikh exam itu, iaitu kalau falsafah 2 semester akan melangsungkan peperiksaan pada esok pagi. Hari ini dia 13, esok 14, so anda type perkataan 14 ini, 14 tarikh mula, dan tarikh mula peperiksaan dan juga masa mula peperiksaan dekat sini kan. So kalau untuk fiz esok akan mula 8.30, so anda kena type perkataan 08 30, dan step yang kedua itu di mana anda perlu due date. Due date ni tarikh berakhir peperiksaan, iaitu pada hari yang sama juga, 14 Julai. Dan anda kena masukkan tarikh tamat ataupun tarikh masa tamat peperiksaan akhir, itu 10.30. Anda klik saja, Dan seterusnya di bawah tu dia minta anda untuk remindkan anda untuk bagi grade kepada pelajar. So anda letak je markah, iaitu mesti melepasi waktu hari kejadian. Kalau 14 exam, anda kena letak tarikh selepasnya lah. So saya letak 15 Julai. Yang kosong masa ni abaikan, nak isi pun tak apa, tak isi pun tak apa.
Okey, dan seterusnya anda kena klik file submission tu. Anda just klik dekat sini, tak perlu klik online text. Nanti anda kata anda klik online text, pelajar tak boleh hantar jawapan nanti. Anda kena pastikan file submission saja yang anda tik ataupun anda klik dekat situ. Dan di bawah ni dia ada maksimum pelajar boleh dibenarkan untuk upload. Jadi jangan letak lebih daripada satu, sebab arahan soalan pelajar diberikan peluang satu saja. Satu saja. Jadi anda kena pastikan klik satu saja kat sini. Okey. Okey. Ini adalah tentang dia punya maksimum submission. So anda abaikan saja 20 MB dah cukup. Dan di bawah-bawah ni bagi saya dah check, saya dah semak, tak perlu sebab dia tak perlu sebab kita ni peperiksaan essay. Kalau kita MCQ ada kaitan lah untuk pemakahan. Jadi saya rasa tak perlu klik. Dan last kali tindakan anda perlu klik button save and return to course. Maksudnya anda dah siap semua tadi, yang nama, assignment name tadi, instruction tadi, drag and drop tadi, dan juga tarikh dan masa peperiksaan, dan juga file submission. Itu saja, dan klik last kali save and return to course. Okey, ni akan dipaparkan di hadapan di hadapan yang putera 12 tadi. Satu yang dia punya kepala tajuk yang besar ni, peperiksaan akhir, dan juga yang assignment dia akan keluar seperti subtopik lah kat sini, dan ada simbol ikon dokumen kat sini. So bagi pelajar, bila anda kena maklumkan pelajar pada kali ini peperiksaan akhir dijalankan menggunakan platform putera 12, pastikan pelajar klik masuk putera 12 dan klik di bahagian peperiksaan akhir. So apa yang akan jadi ialah peringatan sebelum terlupa. Jadi untuk kita sebelum, kalau anda dah masukkan kertas peperiksaan dekat template untuk pelajar tidak melihat, contoh esok exam kita dah masukkan malam ni. Jadi setelah kita type perkataan peperiksaan akhir ini, digalakkan untuk pelajar, untuk pensyarah bukan pelajar, pensyarah untuk klik hide sini ataupun hidden kan dia punya maklumat. Saya cadangkan kalau anda hiddenkan yang bahagian atas ni, bila anda hiddenkan bahagian atas, dia secara automatik dia akan hidekan yang bahagian bawah. Nanti bila exam nanti, anda klik kat edit edit tu kat sebelah kanan, edit topik tu dia ada perkataan show, anda klik balik kat show untuk display balik apa yang anda hiddenkan kat sini. Okey. Untuk makluman, so bila anda klik balik kepada yang saya sebut tadi, klik kepada peperiksaan akhir tu, dia akan keluar macam ni. Yang dah lengkap lah, yang dah telah type tadi, anda telah copy paste masuk dalam arahan tadi. So dia akan keluar macam ni lah. Pelajar bila dia klik yang peperiksaan akhir tadi, dia akan nampak yang ni, dia akan baca sebagai peringatan untuk kali kedua ke kali ketiga, supaya mereka tidak lupa masa perlu hantar, berapa lama mereka perlu jawab, dan juga apa lagi tindakan yang mereka perlu lakukan kena hantar, dan sebarang kelewatan sistem akan tutup lah secara auto. So di sinilah ada dua soalan, ada dua dokumen, soalan akhir dan juga template. Pelajar boleh klik untuk menjawab soalan di sini. Klik template tu, dan juga soalan untuk melihat soalan. Dan dalam putera 12 juga, specialnya adalah di mana sistem juga menyediakan bilangan pelajar yang berdaftar. Ikut kursus, kalau macam saya ni kumpulan 2, fees, so pelajar yang mengambil kursus ni ada lebih kurang dalam 69 pelajar. So dia akan automatik pelajar 69 orang kat sini. Yang kedua, kalau kita nak melihat tugasan-tugasan pelajar yang telah hantar dalam putera 12 ini, anda boleh klik view all submission untuk melihat semua tugasan-tugasan pelajar yang mereka telah berjaya hantar dalam template ini. Okey, selanjutnya bagi pensyarah, kita ingin melihat di mana tempat pelajar menghantar tugasan. So bila anda klik yang tadi, yang sebut yang di awal tadi, dia akan keluar macam ni, ada nama, ada nombor adik pelajar, dan juga ada ada link yang pelajar hantar, dan juga ada file yang pelajar hantar dekat sini. Ni kosong lagi lah kan, sebab pelajar belum jawab lagi.
Ya. Jadi sebagai masyarakat, klik File Submission untuk melihat kertas jawapan pelajar dan anda boleh download terus setiap pelajar. Kalau pelajar ada nombor 9, so di sini akan nombor 9 lah. Dia akan buat, tapi dah ada separator lah, dia ada buat macam 1, 2, 3, 4 kat bawah ni. So anda boleh klik, mungkin dekat depan ni ada 5 ataupun 6 saja nama pelajar, anda boleh klik next, ada 2, 3, 4 lah untuk selanjutnya ya. Ini makluman penting kepada masyarakat. Ini adalah sisi pandang kita lah sebagai pensyarah. Kita akan lihat pelajar yang hantar ni, yang hantar on time lah, 10.30 tepat. Ya. Pelajar yang berjaya hantar tepat pada masa tamat akan keluar warna hijau. Manakala pelajar yang tidak berjaya hantar tepat pada masa tamat yang dibenarkan, itu 10.30, dia akan keluar warna merah. Dan warna merah automatik dia, kalau anda tengok sebelah kanan, dia automatik. Dia tidak akan ada link jawapan ataupun tugasan pelajar yang dihantar kat sini kosong. Maksudnya pelajar ni lewat hantar walaupun 1 minit. Itu kena penting, kena ingatkan pelajar kena hantar on time. Jadi yang keduanya, ni dua-dua di atas ni, yang warna hijau ni bersama link. Anda boleh klik link student ni untuk melihat jawapan-jawapan pelajar. Okey, dan saya ingat itu. Terima kasih pada sesi tengok pada pagi ini, dan kalau ada soal jawab anda boleh tanya saya selepas kuliah kita ataupun taklimat kita pada pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum dan moga manfaat kepada semua.